السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam, yang disusun dan dikumpulkan oleh seorang ulama hadis yang terkenal yang dikenali sebagai Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan sembahyang gerhana. Jadi minggu lepas kita bincang sedikit daripada hadis yang menyebut tentang sembahyang gerhana. Jadi pada minggu lepas kita sebut bahawasanya sembahyang gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hukum dia adalah disunatkan. Mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama mengatakan apabila berlaku gerhana, sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka sunat kita sembahyang. Baik, jadi pada malam ni masih lagi kita nak cerita tentang sembahyang gerhana. Katanya wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, hadis yang ke-530 wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qal, in khasafatis syamsu ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam fasalla faqama qiyaman tawila nahwan min qira'ati suratil baqarah ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. Katanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya telah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda mengerjakan solat gerhana. Jadi kata Abdullah bin Abbas, di zaman Rasulullah pernah berlaku gerhana matahari. Manakala hadis yang minggu lepas, itu diriwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Begitu juga diriwayat daripada Abi Bakrah, diriwayat daripada Aisyah. Ini diriwayat daripada Abdullah bin Abbas. Jadi di zaman Rasulullah pernah berlaku gerhana matahari. Jadi apabila berlaku gerhana matahari, maka baginda mengerjakan solat gerhana. Sebab itulah kata ulama, antara perkara yang dituntut dan disyariatkan apabila berlaku gerhana matahari adalah kita sembahyang sunat gerhana. Orang Islam ni
Tak kira lagu mana keadaan pun dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlaku benda tu kembali kepada Allah, berlaku benda ni kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan ataupun hidup kita di atas dunia adalah sebagai tempat untuk kita bertanam, yang mana hasil tanaman tersebut akan dipetik di negeri akhirat nanti. Jadi tak kira lah benda yang berlaku pun kita kembali kepada Allah. Sehingga berlaku gerhana sekalipun kita kembali kepada Allah dengan cara kita mengerjakan sembahyang sunat gerhana. Sama ada kita sembahyang seorang ke ataupun sembahyang secara berjemaah, tu nombor dua. Walaupun hak yang paling afdal kita sembahyang secara berjemaah. Dan benda ni lah hak yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika berlaku gerhana di zaman Rasulullah. Baginda SAW berdiri dalam waktu yang cukup lama, sama lama ketika membaca surah Al-Baqarah. Allah, bukan pendek tau. Tempoh waktu baca surah Al-Baqarah ni bukan pendek. Surah Al-Baqarah ni lebih kurang dalam 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah. Kita ni kalau baca 1 juzuk, kalau dok lambat sangat, dok cepat sangat, lebih kurang setengah jam. Kalau cepat sikit boleh lah 25 minit. Kalau orang lacor sangat, orang laju lagi mungkinlah boleh 20 minit. Setengah jam. Ni bukan juzuk, 2 juzuk setengah lebih kurang surah Al-Baqarah. Kalau kita ni baca surah Al-Baqarah tu mungkin makan ambil masa sejam lebih. Begitulah tempoh qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba rasa hok duduk dalam masjid sekali dengan hamba sekali tak penuh lagi semayang sampai ke untuk qiyam saja 1 jam lebih rasa belum lagi penuh rasa. Rasanya tak penuh lagi lah. Kita ingat orang yang paling panjang sikit kita sembahyang sunat tasbih. Tu pun kadang-kadang main sembahyang pukul 4 pagi ada gak tidur. Padahal daklah sampai ke sejam sembahyang sunat tasbih. Ni qiyam yang pertama kadar dia sama dengan tempoh membaca surah Al-Baqarah. Lebih kurang dalam 2 juzuk setengah. Tu dia. Dia 1 juzuk 10 lah. 2 juzuk 20 lah. 2 juzuk setengah lebih kurang 25 lah. Tapi lebih kurang dalam 24 lah. 24 lah kali 2. Jadi lebih kurang dalam 48 muka surat. Tu dia. Tu lah tempoh dia. Lepas daripada tu, kemudian rokok dalam waktu yang cukup lama. Dia rokok lama mana? Lebih kurang tempoh berdiri tadi. Lagu mana tempoh berdiri lama? Lebih kurang tu lagu rokok. Tengah tengok kali. Buat kali tengok mana. Tengok. Tapi rasanya payah dah. Tambah-tambah. Ni dia kena ingat Quran sungguh. Hamba ingat hak lama sungguh. Hamba semayang berapa jam tak ingat dah. Dalam 2 jam ke 3 jam lah. Hamba pernah semayang di tahfiz Quran Kubah Bujuk. Masa hamba belajar Kubah Bujuk dulu. Tu masa umur 13. Orang membayar lama, kita umur 13. Berhenti awal. Dah kita budak masa tu umur 13. Dah lama sangat main menjang-jang ni. Letih kita berhenti awal tak sekarang. Tak apalah kita dak balik lagi masa tu. Sembahyang sunat tak apa, kita nak berhenti pun. Tapi kalau dah balik jangan buat kerja gitu. Ni budak-budak tak apalah. Mai waktu buat kerja gitu selok orang. Baik. Tak mampu untuk meneruskan berdiri, duduk payah benda. Katanya Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam waktu yang cukup lama, sama lama ketika membaca surah Al-Baqarah. Maka baginda mengerjakan salat gerhana. Baginda berdiri dalam waktu yang cukup lama, sama lama ketika membaca surah Al-Baqarah. Kemudian rokok dalam waktu yang cukup lama. Kemudian bangun dan berdiri dalam waktu yang cukup lama juga. Namun tidak seperti yang pertama, kurang sikit, pendek sikit. Tapi masih lagi lama. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surah. Panjang. Tempoh lebih kurang macam baca surah Al-Baqarah. Lepas tu rokok dalam tempoh masa yang lama. Iktidal, baca Fatihah pula. Baca Quran pula. Ada rokok lalu, ada sujud lalu Iktidal, baca Fatihah pula. Baca surah panjang pula. Cuma kurang sikit daripada hak yang pertama. Kalau hak saat ni 2 juzuk setengah, hak ni lebih kurang 2 juzuk je. Kalau cakap kita gitu lebih kurang 2 juzuk je. 2 juzuk pun dia tahan kau.
Okey. Lepas daripada tu, kemudian namun tidak seperti yang pertama. Lalu rokok dalam waktu yang cukup lama, namun tidak selama rokoknya yang pertama. Okey, rokok yang kedua lama juga, tapi kurang sikit daripada rokok yang pertama. Kemudian barulah sujud. Sujud pun lama. Sesudahnya berdiri lagi dalam waktu yang cukup lama, namun tidak seperti yang pertama. Lalu rokok dalam waktu yang cukup lama, namun tidak seperti rokoknya yang pertama. Kemudian bangun lagi dan berdiri dalam waktu yang cukup lama, namun tidak seperti yang pertama. Lalu rokok lagi dalam waktu yang cukup lama, namun tidak selama rokoknya yang pertama. Sesudah itu mengangkat kepalanya dan baru sujud. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salam, sementara matahari telah terang kembali dan baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbahnya. Panjang tak panjang. Jadi selesai sembahyang, habis dah gerhana. 4 kali qiyam, 4 kali rokok dalam tempoh masa yang cukup lama. 4 kali qiyam dengan 4 kali rokok. Allah, ni orang yang betul-betul ingat kepada akhirat. Dan begitulah yang Rasul didik para sahabat dalam mengerjakan ibadat sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma habbat rihun qattu illa jatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi wa qala Allahumma ij'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaban. Rawahu Syafi'i wa Tabarani. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah mengatakan bahawa tidak sekali-kali angin bertiup kencang melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk berteleku di atas kedua belah lututnya seraya berdoa, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai rahmah dan janganlah jadikan angin ini sebagai azab. Hadis ini diriwayat oleh Imam Syafi'i dan Imam At-Tabarani. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia menceritakan kepada kita bahawasanya Rasulullah apabila beliau melihat angin maka terus berdoa kepada Allah. Kerana benda? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang angin tersebut pembawa azab. Kerana sebahagian daripada umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Sebahagian daripada umat dahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Dan begitu juga di zaman kita pun ada ni, zaman ni angin kuat-kuat habis cabut dinding rumah, cabut atap sampai ke runtuh rumah, cabut habis, terbang situ, terbang sini. Maka apa yang dituntut ketika kita melihat hal tersebut adalah kita berdoa kepada Allah. Kerana tiada yang mampu untuk membantu kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut datang daripada Allah, maka kita kena minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang diajar oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Syafi'i dan Imam At-Tabarani, walaupun sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis dhaif, namun tidak menjadi masalah kerana ini adalah doa dan kita dituntut kita berdoa, apatah lagi kalau kita melihat angin saat itu membahayakan keadaan rumah kita, keadaan kita, membahayakan keselamatan kita, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alha rahmah, ya Allah, jadikan angin ini sebagai pembawa rahmah, wa la taj'alha 'adzaba, janganlah jadi angin ini sebagai pembawa azab. Mudah je. Doa saat ni. Allahumma ij'alha rahmah, ya Allah, jadikanlah angin ini sebagai pembawa rahmah, wa la taj'alha 'adzaba, dan jangan jadikan angin ini sebagai pembawa azab. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa anhu annahu sallallahu alaihi wasallam fi zalzalatin 6 raka'at wa 4 sajadat wa qala hakadha salatul ayat. Rawahu al-Baihaqi
Wa dzakara Asy-Syafi'i 'an 'Ali radhiyallahu anhu mithlahu duna akhirih. Maksudnya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau bahawa sewaktu terjadi gempa bumi itulah, baginda sallallahu alaihi wasallam salat dengan 6 kali rukuk dan 4 kali sujud. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti inilah cara solat yang dilakukan saat terjadi bencana dan lainnya. Saat terjadi bencana alam dan lainnya. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Imam Syafi'i telah meriwayatkan hadis yang sama melalui Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, namun tidak disertai dengan bahagian terakhirnya. Maksudnya tak adalah perkataan Rasulullah kata ini adalah sembahyang ayat. Dipanggil salatul ayat, sembahyang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baihaqi meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunangnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia mendatangkan suatu hadis yang mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab sunangnya daripada Abdullah bin Abbas, yang mana Abdullah bin Abbas menceritakan bahawasanya Rasulullah pernah sembahyang gerhana sebanyak 6 rakaat dan 4 kali sujud. Jadi apabila berlaku gerhana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sebanyak 6 kali rakaat dan 4 kali sujud. Maksudnya 2 rakaat, 3 kali rakaat, dan setiap rakaat 3 kali rakaat dan 2 kali sujud. Nampak kan? Allahu Akbar, lepas tu baca Fatihah, rakaat, i'tidal, baca pula Fatihah, baca surah, rakaat, lepas tu i'tidal, baca pula Fatihah, baca surah, lepas tu rakaat, i'tidal, barulah turun kepada sujud. Begitu juga dilakukan pada rakaat yang kedua. Imam Syafi'i menyebut bahawasanya asar ini diriwayat daripada Sayyidina Ali. Ada sebahagian daripada ulama menilai asar ini sebagai asar yang dhaif. Ada sebahagian daripada ulama menilai asar ini, hadis ini sebagai hadis dhaif. Namun sebahagian yang lain menerima hadis ini. Maka sebab itulah ulama fiqh berselisih pandangan dalam menetapkan hukum sembahyang al-ayat. Nama dia salatul ayat. Sembahyang al-ayat. Sembahyang ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ni gocang bumi, ni gempa bumi ni tu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gegar bumi ni. Tu di antara tanda kebesaran Allah, tanda kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tak sembahyang di situ? Ada tak disyariatkan sembahyang? Sebagaimana disyariatkan sembahyang ketika kita melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sebahagian daripada ulama kata ada. Namun sebahagian yang lain kata tak ada. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang gerhana. Cuma bagi orang yang melihat gerhana, cara dia adalah dia memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia sembahyang sunat mutlak untuk diberdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dia daripada musibah tersebut. Habis. Seterusnya kita masuk dalam perbahasan baru, iaitu bab salatil istisqa. Bab pada menjelaskan, pada menyatakan sembahyang minta hujan. Kita bincang sembahyang minta hujan bukan di zaman ataupun bukan di waktu kemarau, di waktu hujan. Tapi tak apa. Kang ni kita dak sunat kita minta lah ni. Sunat dak kita sembahyang minta hujan lah ni. Dak sunat. Bapa dak sunatnya, dia sebenarnya sembahyang minta hujan ni disunatkan ketika perlu kepada air. Sekarang ni air sedang, hujan sedang turun. Dak sunatlah kita sembahyang minta hujan. Baik. Jadi sembahyang minta hujan ni ketika kemarau ataupun air dak cukup. Ada hujan tapi dak cukup air. Maka disyariatkan, dituntut kita sembahyang yang dinamakan sebagai sembahyang istisqa. Dia sebenarnya minta hujan ni bukan mesti dengan sembahyang. Dia ada 3 cara minta hujan ni, dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah kita berdoa. Sama ada berdoa seorang ke, berdoa ramai-ramai ke, tak kira lah. Kita berdoa. Jadi kita kata dalam pukul 10 lagi kita pakat doa weh. Kita pakat doa minta Allah Subhanahu Wa Taala turun hujan sebab kemarau panjang ni. Okey, satu.
Cara yang kedua adalah berdoa selepas daripada sembahyang. Sama ada sembahyang fardu, tadi berdoa yang tidak diikatkan dengan sembahyang, tidak dikaitkan dengan sembahyang. Kita pakai pada berdoa. Ikutlah pukul apa pun kita pakai berdoa. Pakai berdoa sikit seorang agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita berdoa selepas daripada sembahyang. Sama ada selepas daripada sembahyang fardu ataupun selepas daripada sembahyang sunat, atau ketika sedang berkhutbah. Tok khatib sedang berkhutbah, tok khatib akak tangan, tadah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Dua. Yang ketiganya adalah kita berdoa serta sembahyang. Sembahyang yang dinamakan sembahyang sunat istisqa. Itu 3 cara minta hujan. Kita ulang sekali lagi. Jadi katakanlah di tempat kita Allah Taala uji dengan kemarau panjang. Dan kemarau panjang kau maklumlah, air pun akan bermasalah. Jadi kita memang air ni memang cukup penting dalam kehidupan kita. Memang kita nak guna air. Jadi dan kemarau panjang tak ada dah air ataupun air jadi kurang. Maka cara dia adalah kita minta lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Taala yang menurunkan hujan. Minta dengan dia. Jadi kita minta, dia suruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Hendaklah mu berdoa kepada aku perkenan kepadamu. Mu berdoa aku perkenan. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara kita minta dengan Allah Taala dia ada 3 cara yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Yang pertamanya adalah kita berdoa. Bukan mesti lepas sembahyang, bukan mesti ketika khutbah. Kita berdoa. Tak kira lah doa seorang ke, doa agama-agama ke. Kalau kita nak doa agama-agama, kita masuk dalam grup. Kita ni tak ada air masa dalam pukul 10 pagi ke, atau pukul 3 petang ke, ataupun tengah malam ke. Pakai doa belaka pakai doa belaka minta Allah Taala turun hujan. Istighfar banyak, bertaubat banyak. Sebab mungkin bala Allah Taala turun kerana dosa kita. Kerana dosa kita ni istighfar banyak. Allah Taala khabar dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka kata olehmu, istaghfiru rabbakum, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhanmu, minta ampun. Minta Allah Taala ampun dosamu. Sebab benda? Innahu kana ghaffara, kerana Allah Taala Tuhan yang Maha Pengampun. Apabila mu minta ampun, Allah Taala bagi yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah Taala turun hujan daripada langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, sampai ke akhir ayat. Jadi Allah Taala turun hujan daripada istighfar yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mungkin Allah Taala tahan hujan kerana dosa yang kita lakukan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya adalah berdoa setelah daripada sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ataupun dalam khutbah. Yang ketiganya adalah berdoa serta sembahyang, sembahyang sunat istisqa. Tengok. Katanya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan sikap yang sahaja. Maksud bersikap sahaja ni maksudnya dalam keadaan merendah diri, penampilan yang sederhana, pakai pakaian yang biasa-biasa je, perasaan yang khusyuk, langkah yang tenang, disertai sikap yang tadarru', merendah diri. Lalu baginda solat 2 rakaat seperti yang dilakukannya dalam solat hari raya, namun tanpa menggunakan khutbah seperti khutbah kamu sekarang ini. Hadis riwayat khamsah, riwayat 5 orang ulama hadis, dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Awanah dan Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dia menceritakan kepada kita bahawa pernah terjadi kemarau yang panjang di zaman Rasulullah. Maka apabila orang kabur kepada Rasulullah, orang ngadu kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hari.
untuk pakak keluar gi padang. Pakak keluar gi padang. Sebab itulah mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya paling afdal sembahyang minta hujang adalah di padang. Buat di padang. Jadi pakak keluar belaka di padang. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rendah diri. Jalan tunduk je. Lepas tu pakaian pun pakaian mutabadzila, ni pakaian hak yang buruk-buruk je. Tak ada pakai lawa-lawa. Pakai buruk-buruk je. Supaya nak tunjuk bahawasanya kita ni rendah diri dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia akan bersama dengan hamba yang hati dia patah. Hati dia pecah mengharapkan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan bersama dengan dia. Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada dia. Jadi nak tunjuk bahawa susah. Jalan dalam keadaan rendah diri. Jalan dalam keadaan rendah diri. Pakaian pun pakaian hak yang buruk-buruk je. Baik. Lepas sampai di padang, Rasul sembahyang sebanyak 2 rakaat. Sebagaimana sembahyang pada hari raya. Lagu mana sembahyang pada hari raya? 2 rakaat. Rakaat yang pertama, lepas daripada takbiratul ihram, kita akad pula takbir sebanyak 7 kali. Rakaat yang kedua apabila kita bangun daripada sujud yang kedua, kita akad pula takbir sebanyak 5 kali. Begitulah sembahyang sunat minta hujang. Baik. Namun tanpa menggunakan khutbah seperti khutbah yang kamu sekarang ini. Rasulullah tidak berkhutbah seperti khutbah kamu. Bukan tidak berkhutbah langsung, tapi khutbah dia tidak seperti khutbah kamu. Kerana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang minta hujang lebih kepada supaya bertaubat, kembalikan kezaliman. Kalau buat zalim, kembalikan balik kepada tuang dia. Ambil barang orang atau semula, minta maaf balik kezaliman, istighfar, bertaubat kepada Allah. Kerana punca daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh kita sehingga Allah Ta'ala menahan hujang. Itu maksud dia. Baik. Hadis ini dikeluarkan oleh 5 orang ulama hadis dan dinilai sahih hadis ini oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Awanah dan Imam Ibn Hibban. Katanya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat syaka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhut al-matar fa amara bi minbar fa wudi'a lahu fil musalla wa wa'ada an-nasa yawman yakhrujuna fihi fa kharaja hina bada hajib asy-syams fa qa'ada 'ala al-minbar fa kabbara wa hamida Allah thumma qala innakum shakawtum jadba diyarikum wa qad amarakum Allah an tad'uhu ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia telah menceritakan bahawa orang ramai mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal kekeringan dan kemarau yang mereka alami. Maka baginda memerintahkan agar disiapkan mimbar untuknya yang diletakkan di tempat solat. Jadi apabila sahabat-sahabat mengadu bahawasanya kemarau ni, tak ada hujan ni, kering ni, maka Rasulullah pun perintah buat mimbar letak pada tempat solat, tempat nak sembahyang di padang. Baik. Maka kata ulama disunatkan bagi orang yang ingin sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan di padang, dia buat satu tempat yang tinggi agar ia dapat digunakan untuk berkhutbah oleh khatib. Jadi khatib nak berkhutbah ni, khatib biar khutbah di atas tempat tinggi, supaya ahli jemaah dapat nampak belaka dia. Ni dah lah khatib rendah, duduk tempat rendah pula dah nampak. Jadi tak tempat tinggi. Katanya lagi
Dan baginda menetapkan hari tertentu kepada mereka. Rasul tetapkan hari sekian-sekian. Bila telah tiba saatnya, mereka diminta untuk keluar ke tempat solat. Dan diwajibkan kepada rakyat, cakap kita kepada rakyat, keluar untuk sembahyang sunat istisqa apabila ia diperintahkan oleh pemerintah. Kalau pemerintah, sultan, kata pakak tubik belaka sembahyang istisqa, maka wajib kena keluar sembahyang belaka. Sebab wajib kita kena taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, dalam hal yang bukan maksiat. Baginda sallallahu alaihi wasallam keluar di saat matahari telah terbit. Jadi keluar di waktu pagilah. Lalu naik ke atas mimbar dan bertakbir seraya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul khutbah dulu. Jadi keluar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik atas mimbar, waktu Rasul keluar sama dengan waktu sembahyang raya. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan hak ni hak yang paling comel. Tapi sebenarnya sembahyang sunat istisqa bukanlah disyaratkan seperti waktu sembahyang hari raya. Waktu sembahyang raya apabila naik matahari hingga gelincir matahari, itu waktu dia. Lepas daripada gelincir matahari masuk waktu zuhur, tak ada dah, habis dah waktu dia. Sembahyang istisqa minta hujan ni dia tidak terbatas dengan waktu tersebut. Waktu dia bila-bila kita boleh sembahyang, malam ke tak apa, siang pun tak apa. Cuma hak yang paling afdal kita sembahyang di waktu pagi, di waktu sembahyang hak yang kita sembahyang sunat hari raya. Kerana waktu tersebut pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, sesungguhnya kamu telah mengeluh kerana kekeringan yang melanda kampung halaman kamu. Dia sembahyang sunat istisqa. Dia boleh kita khutbah sebelum sembahyang dan boleh kita khutbah selepas daripada sembahyang. Dia boleh kita nak pilih lah. Dalam hadis ni menceritakan Rasul khutbah dulu baru Rasul sembahyang. Dia berbeza dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mesti kena khutbah dulu baru sembahyang. Sembahyang hari raya khutbah dulu baru sembahyang. Dia boleh nak khutbah dulu lepas tu sembahyang, ataupun sembahyang dulu baru khutbah. Kalau sembahyang raya kan kita sembahyang dulu baru khutbah. Baru betul. Sembahyang dulu baru khutbah. Tak boleh kita khutbah dulu baru sembahyang. Sembahyang sunat istisqa boleh kita khutbah dulu sembahyang atau sembahyang dulu baru khutbah. Boleh belaka dua-dua. Baik. Katanya, sesungguhnya kamu telah mengeluh kerana kekeringan yang melanda kampung halaman kamu. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kamu untuk berdoa kepadanya. Minta dengan dia. Dan dia telah menjanjikan kepada kamu untuk memperkenankan doa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya kita berdoa kepada dia. Ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadamu, aku perkenang kepadamu. Mu doa aku perkenang. Sebab tu dah kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam. Dia kata, mata atlaqa lisanaka fi talab. Manakala Allah Ta'ala telah melepaskan lidahmu untuk menuntut, meminta daripada Allah, fa'alam annahu yuridu an yu'tiyak. Mu kena yakin bahawasanya sebenarnya Allah Ta'ala nak beri kepadamu. Ketika Allah Ta'ala memberi kepada kita kekuatan untuk meminta daripada dia, pada hakikatnya Allah Ta'ala nak beri kepadamu. Sebab itulah dia mempermudahkan mulutmu untuk meminta. Tanganmu tadah, minta dengan dia. Sebab Allah Ta'ala khabar kita dalam Quran, ud'uni astajib lakum. Mu kena minta daripada aku doa, aku akan perkenang untukmu. Jadi Allah Ta'ala telah memerintah kepada kita untuk berdoa, dan dia telah menjanjikan kepada kamu untuk memperkenankannya. Sesudah itu baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Rasulullah berdoa, segala puji hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya Allah, Engkau adalah sembahan kami. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkau maha kaya sedang kami orang yang fakir berhajat kepadamu, ya Allah. Maka turunkanlah hujan kepada kami, dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal bagi kami hingga masa tertentu, hingga kepada tempoh yang tertentu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua belah tangannya, dan sentiasa begitu sehingga kulit ketiaknya yang putih terlihat. Akak dua tangan, akak tinggi. Dia akak dua tangan, boleh kita akak gini, boleh kita akak gini. Rasa akak tinggi itu siapa kenapa ni? Putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala.
Lepas tu katanya, lalu memutar tubuhnya hingga membelakangi orang-orang dan membalikkan kain selendangnya, seraya tetap mengangkat kedua belah tangannya. Jadi Rasul pun pusing hadap kiblat. Kan sekarang ni khutbah dihadap kepada ahli Jumaat. Tengah-tengah berdoa ni pusing ke kiblat, membelakangi ahli Jumaat. Nampak kan? Rasul tengah-tengah khutbah tu pusing ke hadap kiblat. Lepas tu Rasulullah dia ada kain ridak. Kain ridak ni contoh ginilah. Contoh kain ni dia letak atas bahu. Okey, dia letak atas bahu. Lepas tu Rasul pusing. Hak kanan sebelah kiri, hak kiri sebelah kanan. Ni kan, okey, kita kanan, kiri. Rasul pusing. Pusing. Buat gini. Okey, nampak kan? Ini kekah-kekah ni kita cerita ni sebab waktu habis dah. Rasul pusing. Sebab benda Rasul pusing? Kerana tafaul, minta sempurna baik agar Allah Ta'ala pusingkan daripada kemarah kepada hujang. Pusing dah boleh benda pusing gitu. Benda tu dilakukan oleh Rasulullah. Apabila benda tu dilakukan oleh Rasulullah, ia menjadi sunnah. Sebab itulah dalam sembahyang minta hujang sunnah tu imam tu khatib pusing ni. Hak yang diletak atas bahu. Manakala orang hak yang ahli jemaah pun sunat pusing. Sebab Rasul buat. Jadi apabila Rasulullah buat, maka sunat kita ikut Rasulullah buat. Benda ni bukan khusus untuk Rasulullah sebab tidak ada dalil yang menyebut bahawasanya benda ni adalah khusus untuk Rasulullah. Jadi apabila Rasulullah buat, kita pakat buat belaka. Tengok. Nampak pusing pun dia main pusing-pusing gitu. Main pusing-pusing lagu tu Rasul buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebagai isyarat minta Allah Taala pusingkan daripada kemarau kepada hujang. Panjang lagi hadis Kita kena sambung minggu depan pula dadang dah panjang sangat hadis ni. Panjang lagi. Nanti insya-Allah kita sambung minggu depan kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dululah. Insya-Allah kita mengharapkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita bincang pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una